Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam pencerahan, salam pertemuan dengan teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya malam ini. Apa khabar saudara? Doa saya agar anda sentiasa berbahagia dan sihat walafiat. Khabar saudara Muhammad Naim? Waalaikumsalam. Saudara Musafah Ilyas, saudara Syah Ibrahim. Begitu juga saudara Hafiz Wan Basirun, saudara Abu Syamah, saudara Waalaikumsalam ya, saudara Musafah, saudara Zamari, LC. Saudara begitu juga kepada saudara Muhammad Marzaman, Muhammad Salim, saudara Izzuddin, Thomas Tan, how are you Thomas? Saudara Sulaiman Ali, saudara Puan Ruby Din bersama dengan pasangannya. Doa saya pasangan anda bahagia sentiasa. Syamuddin Ishak Mudin, Waalaikumsalam. Saudara Abu Nems, saudara Aziz Ahmad, begitu juga dengan saudara Zian. Apa khabar Yan? Moga sihat ya. Saudara Muhammad Marzaman, Mat Saman, Waalaikumsalam dari Bintulu ya. Terima kasih saudara Marzaman, Mat Salim bikin salam dari Bintulu untuk semua teman-teman. Begitu juga dengan saudara Azali Kasim, saudara Syarim Jundi, saudara Muhammad Hashim, Muhammad Din, apa khabar? Waalaikumsalam. Tun Ghaffar, saudara Harman Herman, saudara Aris Abdul Talib, Yo Supin, how are you? Saudara Ahmad Hasani dan teman-teman yang lain yang tak sempat saya santuni, saya mohon maaf. InsyaAllah akan saya santuni usai pencerahan saya malam ini, saudara. Baik, seperti biasa hari ini adalah hari Khamis, malam Jumaat. Jangan lupa saudara, malam yang penuh keberkatan untuk kita sentiasa berdoa pada Allah SWT. Perbanyakkan melakukan amal ibadat, baca surah Yasin, perbanyakkan baca surah Waqiah, surah Ar-Rahman. Rahman ni saya suka sangat kerana itulah ayat pembuka rezeki kata orang. Saya tak tahulah. Begitu juga surah Waqiah. Baik saudara, malam Jumaat tanggal 14 Oktober dan merupakan hari yang ke-584 negara kita dicengah oleh virus corona. Hari ini nampak gayanya masih lagi dalam suasana hari yang begitu memerikkan, panas, tak menentu, yang melekit-lekit rasanya badan. Jangkitan meningkat pada hari ini daripada semalam ya. Semalam jadi 2 hari dah berturut-turut meningkat balik daripada 7,226 kepada 7,950 dan hari ini 8,084, menjadikan jumlah keseluruhan warga kita yang dijangkiti oleh virus corona adalah 2,369,613 orang. Semalam angka kematian yang saya dapat daripada Kementerian Kesihatan adalah 68 orang warga kita yang tewas kesan virus corona. Nampak gayanya dari kematian, jumlah kematian ada sedikit berkurangan ya. Kemarin 78, semalam 68, hari ini tak tahu berapa, mungkin besok saya dapat bagi tahu. Tetapi bagaimanapun jangkitan di negeri-negeri masih lagi dalam keadaan yang tidak begitu menyenangkan kita. Saya berharap teman-teman semua dapat menjaga kesihatan, jaga kebersihan, jaga keluarga kita. Bukanlah untuk lecture ya, mengingatkan untuk kita saling ingat mengingati saudara. Hari ini di Perlis dia meningkat balik. Semalam 32, hari ini naik 82. Di Kedah ada susut daripada 489 kepada 416. Tetapi di Pulau Pinang ada peningkatan balik sebab semalam 474, hari ini 587. Ya, 2 hari berturut juga Pulau Pinang meningkat saudara. Di Perak ada naik tapi tak banyak manalah sebab semalam 405, hari ini 409. Berhati-hati warga Perak. Di Selangor terus 2 hari berturut-turut meningkat. Hari ini 1,630. Di Bola Persekutuan susut daripada semalam, iaitu hari ini jangkitannya lah 304. Di Putrajaya ada sedikit peningkatan daripada 19 kepada 24. Di Negeri Sembilan dia naik balik lah saudara. Nampak gayanya 2 hari dah. Semalam daripada 163 dia naik 167, hari ini naik lagi 184. Begitu juga di Melaka. Di Melaka 2 hari dia bertahan pada 188 jangkitan. Tapi hari ini dia naik kepada 255. Macam mana Melaka ni dalam keadaan ekonomi yang begitu
suasana politik yang tidak menentu, tiba-tiba peningkatan berlaku. Di Johor juga nampaknya naik balik semalam daripada 703 kepada 804. Tetapi di Pahang alhamdulillah ada kelegaan daripada 342 kepada 289. Begitu juga di Terengganu susut daripada 499 kepada 452. Di Kelantan alhamdulillah nampak gayanya susut lagi daripada 958 kepada 896. Berusahalah warga Kelantan supaya kita memutuskan jaringan. Di Sabah juga terus susut daripada 755 kepada 691, dan untuk 3 hari berturut-turut di Labuan saudara, sifar. Alhamdulillah. So jadi warga Labuan berusaha untuk mempertahankan kejuaraan anda yang sifar virus corona di Labuan. Begitu juga di Sarawak ada sedikit susut daripada 1165 kepada 1061. Jumlah hari ini saudara, untuk 14 hari dalam bulan Oktober ini, jumlah keseluruhan jangkitan adalah 123,408 orang warga kita yang dijangkiti oleh virus corona. Satu berita yang agak menggembirakan, tapi mudah-mudahan ini benar-benar berlaku, iaitu tentang kedudukan air di Selangor. Sebab untuk warga Selangor dan wilayah persekutuan, saya mendapat perkabaran bahawa bekalan air dijangka dapat disalurkan semula secara berperingkat-peringkat kepada setiap pengguna di sekitar Lembah Kelang. Itu bermula jam 5 petang besok. Mudah-mudahan. Jadi kalau pagi tu tak ada air, itu bertahanlah sedikit, basuh muka je nampak gayanya saudara Menurut Ketua Komunikasi Korporat Pengurusan Air Selangor, Puan Elina Basri, bekalan air dijangka pulih sepenuhnya pada jam 9 malam hari Sabtu, mana besok lah. Katanya bekalan air ini dijangka kembali pulih selepas kerja-kerja penambahbaikan dan penyelenggaraan aset kritikal di Loji Rawatan Air Sungai Selangor Fasa 1 LRA SSP 1 yang dimulakan pada jam 9 pagi tadi. Tempoh masa gangguan dan pemulihan bekalan air di kawasan yang terjejas berbeza dan bergantung pada jarak lokasi dengan premis pengguna dan tekanan air pada sistem agihan bekalan, katanya. Jadi menurut Elina, pihaknya akan menyediakan bantuan air. Jadi pihak bekalan air Selangor menyediakan bantuan air alternatif melalui lori tangki ke premis kritikal seperti di hospital, pusat dialisis, pusat kuarantin dan rawatan COVID serta urusan pengkebumian dan tempat vaksin. Jadi setakat waktu gangguan ini sejumlah 998 kawasan di wilayah Petaling, Kelang, Shah Alam, Gombak, Kuala Lumpur, Hulu Selangor, Kuala Langat dan Kuala Selangor mengalami gangguan bekalan air. Hari ini semalam pelaksanaan kerja penambahbaikan dan penyelenggaraan aset kritikal tertangguh daripada jadual asal itu pada 2019 dan 2020. Ini adalah berikutan insiden pencemaran air yang menyebabkan gangguan bekalan air tidak berjadual berskala besar. Itu berita gembira untuk warga Selangor. Tak adalah hangit badan kita ya. Tambah-tambah lagi besok hari Jumaat kita nak solat Jumaat, nak beres mayang, saudara. Jadi kalau tanya dengan saya, kalau ada peluang berkesempatan boleh pergi ke masjid menunaikan solat Jumaat, ambillah wuduk daripada kolam. Tentulah airnya dingin dan nyaman, saudara. Baik, saudara, itulah laporan yang sempat saya berikan tentang kedudukan di negeri Selangor serta COVID-19. Kita masuk malam Jumaat ini tazkirah singkat. Jangan kita lupa, saudara, tentang ini adalah sekadar mutiara peringatan untuk saudara semua ya. Iaitu, saudara, hari berganti hari tanpa kita terasa. Jadi usia kita pula semakin bertambah. Namun kita kadang-kadang terasa kita masih terus muda macam dulu. Perasaan saja, saudara. Macam saya ni bunga lalang dah banyak dah tumbuh. Gigi pun rongak sana rongak sini. Tapi alhamdulillah dah okey dah sikit-sikit . Jadi waktu terus berjalan. Dulu otot dan badan kita kencang, tapi kini dah kendur. Saudara, kena sedar tu. Dulu, saudara, kita gagah, tapi sekarang ini kita sudah mula goyah. Berjalan pun. Jadi pada teman-teman, kalau masuk bilik air tu, pastikan jangan jatuh di bilik air. Banyak kejadian berlaku kalau jatuh bilik air tu selalunya mengundang masalah lebih buruk daripada itu lagi.
Kerana dulu kita kuat dan kini kita sudah pun beransur lemah. Ingat saudara. Jadi maka yang kuat sebenarnya saudara adalah diperkukuhkan iman dan kebaikan. Kerana iman dan kebaikan itu tidak akan hilang walaupun setelah kematian kita. Dan yang paling indah dalam hidup ini ialah saat kita pergi ada orang yang mendoakan. Macam saya katakan, kita harus jujur pada diri kita, adil pada diri kita. Kita lahir ke dunia, orang berdoa, orang suka buat kenduri, kedua ibu bapa kita, keluarga kita menyambut dengan penuh kegembiraan. Jangan pula kita pergi nanti, waktu kita lahir kita menangis, dan jangan waktu kita pergi nanti kita masih menangis dan orang bertepuk tangan. Itu masalah lah kalau itu berlaku, saudara. Ya, jadi saat kita jauh, indahnya ini saudara, hidup kita ini, kalau saat kita berjauhan, ada pula yang merindukan. Saat kita sedih, ada yang datang menghiburkan. Dan saat kita bertemu, pasti ada senyum yang indah terukir, saudara, ya. Tapi yang terindah dari segala-gala keindahan itu ialah ketika Allah masih berkenan memberi nafas kepada kita untuk kita terus hidup. Hari ini, hari esok dan seterusnya. Oleh itu, kita boleh bersilaturahim walaupun tidak bertatap muka. Tapi kita sekarang ini dah boleh menggunakan Instagram, menggunakan media sosial dan sebagainya untuk kita saling menghubungi antara satu sama lain. Jadi saudara, santuni persahabatan kita. Kalau kita tak mampu bertegur sapa secara bersemuka, gunakanlah media sosial yang ada. Jadi marilah kita sentiasa bersyukur kepada Allah SWT. Jadi yang perlu kita ingat setiap hari, saudara, bahawa kita dengan alam barzah ini semakin dekat. Usia kita tidak pernah menipu kita. Ia akan berterusan meningkat dan meningkat. Dan alam barzah semakin hampir dengan kita. Jadi, saudara, selamat menikmati hari-hari tua yang indah. Dan kalau boleh, santunilah persahabatan dengan nilai yang sebaik mungkin. Ya, saudara. Itulah yang sempat saya beri pencerahan tentang tazkirah. Dan malam ini, saudara, mutiara kata santunan daripada sahabat saya. Mutiara kata saudara Hibil Hasan, mantan guru, cikgu, sahabat saya. Kadang-kadang kami bersapa melalui telefon, tapi rindu juga untuk bersua muka. Tapi situasi, suasana memisahkan. InsyaAllah, Bil, ada waktunya, ada ketikanya, ada jodohnya, kita dapatlah mengopi, ya, kalau boleh di tepi laut. Kata saudara Hibil, kita mengelilingi dunia untuk menikmati keindahan. Padahal kita tidak akan menemukan keindahan itu kalau kita tidak memiliki keindahan dalam diri kita. Ini kata-kata ini juga pernah dilafazkan oleh Ralph Waldo Emerson. Terima kasih saudara Hibil. Itu berarti kata-katanya, ya, dia kata bahawa kita mengelilingi dunia untuk menikmati keindahan, sedangkan kita tidak akan menemukan keindahan itu andainya kita tidak memiliki keindahan dalam diri kita sendiri. Jadi saudara, fikir-fikirkanlah atas kenyataan ataupun mutiara kata santunan sahabat saya, Cikgu Hibil Hasan. Begitu berarti sekali. Baik saudara, jangan kita lupa, minta izin sedikit. Dalam tempoh tak sampai 5 minit, saya menyantuni ruangan e-commerce. Saya berusaha nak cari macam mana nak buat. Kalau boleh saya nak masuk iklan terus macam mana TV buat, tapi tak mampu. Saya tak tahu, saudara. Saya ni Stone Age, orang lama. Saudara, terima kasih saudara Mak Saleh, Mak Yusof, Halijah Bahri, Razlan Bejo, Nordin Rahman. E-commerce kita, saudara boleh berhubung dengan anak anda saya, Al-Azhar, di talian 011 330-41-241. Ini adalah untuk mewawarkan produk saudara kalau saudara ada. Kalau tak ada, tak apalah, sama-sama lah kita dengar, sama-sama kita santuni. Kalau ada produk, bila saya memberi pencerahan, matlamatnya tidak lain adalah untuk mempertingkatkan lagi usaha dagang saudara melalui e-commerce. Kalau berhubung dengan Azhar, jangan lupa dia punya perniagaannya Bakur. Bakur ni adalah wangi-wangian, aroma terapi. Dibakar satu rumah, bau wangi, kerana wangian itu adalah kecintaan Rasulullah, dan wangian itu yang paling disukai oleh para malaikat. Tetapi kalau rumah kita wangi, itulah kebencian para syaitan, dia akan menjauhi rumah kita. Jadi elok secara adakan dulu orang tua dulu, nenek-nenek saya dulu, selalunya dia bakar kemian.
Tapi sekarang dah ada Bakur ni, wangi setanggi yang terlalu indah. Saudara, kalau berhubung dengan Azhar juga, jangan lupa produk ibunya itu bahulu berdal dan rendang tok mak neneng, saudara. Saudara juga boleh berhubung dengan Siti Farehah, menantu Dan tu. Saudara, di talian 017 711 4300. Bila berhubung dengan Siti Farehah, kalau saudara nak mewawarkan produk saudara, jangan pula lupa dendeng manis Siti Farehah. Sedap dimakan bersama dengan nasi, boleh tahan lama, enak saudara. Dan dia menurut Siti, harga masih lagi kekal pada harga lama, walaupun harga daging tambah naik sekarang saudara. Tak tahulah saya macam mana orang nak berniaga. Saudara juga untuk yang tinggal di kawasan Lembah Kelang, boleh hubungi Syauqi Kizinis untuk mendapatkan buah-buahan segar yang datang dari luar negara. Harganya adalah harga yang amat murah berbanding dengan supermarket ataupun dari kedai. Saudara, jadi buah-buahan tersebut boleh dihantar terus ke rumah saudara. Buah cherry ke, buah apple, buah anggur, segala buah-buahan import. Dan buah-buah itu grade-nya adalah AAA, grade yang terbaik saudara. Harga pula murah. Hubungi Syauqi di talian 012 357 5703. Dia sedia menghantar. Tapi untuk sekitar Lembah Kelang saudara, di luar Lembah Kelang tak mampulah. Akhir sekali, jangan lupa sambal kering dari dapur Siti. Cik Siti, ini bukan keluarga saya, tidak saudara. Ini adalah produk daripada saudara Muhammad Nizar. Memang saya dah rasa sambal kering dia tu, sambal kering dari dapur Siti ni, dia boleh makan, tapi adalah dia punya lawannya itu ikan goreng ke ataupun telur goreng ke saudara, ulam-ulaman, makan dengan nasi. Memang sedapnya menjilat jari. Sur. Boleh saudara hubungi saudara Nizar, Muhammad Nizar di talian 019 482 4504. Silakan saudara, saya mendoakan saudara Muhammad Nizar agar meneruskan perniagaannya dan mencapai kejayaan. Sama-sama kita berdoa sebab teman-teman kita yang berniaga. Begitu juga dengan saudara Zul daripada toko jamu Kemaman. Saya berdoa agar beliau sentiasa bahagia dan perniagaannya bertambah lebih baik setelah PKP ini sudah mula ditiadakan. Saudara, dah dilonggarkan. Baik saudara, usai e-commerce seperti biasa, salam impian moratorium dan pengeluaran wang RM10,000 daripada tabung kumpulan wang simpanan pekerja. Kita harus ingat, kita harus berwaspada. Kalau negara berbelanja tanpa had, maka negara akan muflis. Sebab itu kita harapkan agar pimpinan negara berbelanja mengikut kaedah kemampuan kita. Jangan terlalu lavish ataupun berbelanja besar. Sebab saya dengar katanya mungkin ada kenaikan gaji kakitangan kerajaan. Bagi saya benda tu baik untuk rakyat, tetapi apakah dalam keadaan sekarang? Saya lebih suka kakitangan kerajaan naik gaji, ahli parlimen, menteri-menteri itu gajinya dikurangkan setengah. Itu lebih baik, itu lebih berarti, saudara. Dan alhamdulillah, saudara, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah pun menyatakan bahawa moratorium dilaksanakan, tetapi tidak sepenuhnya, dan kita harus menuntut lagi. Jangan risau saudara, kita terus menuntut. Sebab menurut pada Yang Amat Perdana Menteri, ini moratorium terakru faedah, hanya tanpa faedah selama bukan 6 bulan saja, selama 3 bulan saja. Dan hanya untuk 50% saja sasarannya pada mereka yang berada terbawah daripada B60, B40. Jadi 50% saja, saudara. Yang lainnya tak adalah, saudara. Itu untuk bagi tempoh 3 bulan. Mungkin gamaknya kerajaan begitu yakin ekonomi kita akan pulih seperti sedia kala dalam tempoh 3 bulan. Kita minta 6 bulan supaya ada levy waktunya. Kalau ekonomi kita pulih dalam 9 bulan, okeylah. Tapi kalau 3 bulan lepas itu ekonomi tak pulih lagi, berat juga saudara. Ini keadaan yang dialami oleh rakyat. Sebab itu kita juga mengharapkan agar kumpulan wang simpanan pekerja menunaikan sebagaimana yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dulu.
Menteri Kewangan kata boleh keluar secara tuntas, secara one off, RM10,000. Dan realiti kanlah, jangan dibiarkan rakyat terus menanti dan menanti penuh kehampaan. Kadang-kadang bosan juga. Saya pun kadang bosan nak bercakap sebab banyak benda kita nak bercakap, tapi tiap-tiap malam terpaksa lah. Bagi saya, lain tidak ada adalah tuntutan rakyat. Saya harus memenuhi tuntutan rakyat. Saudara Fauziah Dali, saudara Abdul Wahid, Abdul Karim, Puan Badariah Yaakob, saudara Razman. Terima kasih. Cuma saya minta saudara dah tengok ni, like, share dan subscribe. Itulah semangat. Itulah yang saya dapat daripada saudara. Lain saya tak minta apa pun saudara, tanpa minta sebarang bayaran. Saudara, baik. Tajuk perbincangan kita malam ini adalah antara pemimpin dan rakyat. Pemimpin dan rakyat. Sebelum saya menyantuni permasalahan atau persoalan antara pemimpin dan rakyat ini, kita santun dulu pantun Pak Nazil dan satu dua orang teman kita yang berpantun. Saya lihat itulah cara kita memberi kritikan, menegur dengan berhemah dan bahasa yang cukup baik. Saudara, kata Pak Nazil, menari-nari ayam diserkap, kemudian tunduk seperti mendayu. Ada menteri pandai bercakap, asyik mengaduk Inggeris Melayu. Jadi mengaduk ni maksud mencampur adukkan. Menari-nari ayam diserkap, kemudian tunduk seperti mendayu. Ada menteri pandai bercakap, asyik mengaduk Inggeris Melayu. Jadi sekejap bahasa Melayu, sekejap bahasa Inggeris. Itulah keadaannya. Mereka tidak ada kecintaan terhadap bahasa kita. Sedangkan kita tahu bahasa itu menunjukkan bangsa. Majunya bahasa kita, mantapnya bahasa kita, mantapnya bangsa kita. Jadi saya hairanlah kenapa pemimpin tidak mencintai bahasanya sendiri, ya saudara. Kemudian kata ini Pak Nazir lagi, Pak Hashim menikmati bayu, orangnya lampai berdiri tercegat. Beginilah nasib orang Melayu, mengalah sampai negara tergugat. Jadi saya melihat resah, kecewa di jiwa hati Pak Nazir ini, mengenangkan untung nasib warga bangsa kita ni, orang Melayu. Nasib orang Melayu itulah yang mengalah sampai negara tergugat. Ini saya yakin beliau respon kepada apa yang berlaku, kepada tuntutan kita berhubung dengan Pedra Branca ataupun Pulau Batu Putih. Jadi beliau juga turut kecewa apabila kedaulatan bumi kita ini diserah kepada orang dan sebagainya. Terima kasih Pak Nazir. Begitu juga saya dapat satu pantun daripada saudara Azmi Omar. Katanya di ufuk timur terbit mentari, kehangatan mula rasa di pipi. Kukuhkan pedoman dan integriti supaya islah kepimpinan dipercayai. Jadi beliau menuntut agar pimpinan kita jadi memperkukuhkan pedoman dan menjaga, memelihara integriti. Pemimpin tanpa integriti, mereka bukan bernama pemimpin. Lebih-lebih lagi, saya menyantuni pantun saudara Nordin Malik dari Perak, Pekar Boyok. Pandai pantun rupanya mereka ni ya. Katanya cantik sungguh sinar mentari, imbas cahaya warnanya lurus. Manakah duta bertaraf menteri, isu Petronas gagal diurus. Ni saudara Nordin, dia respon apa yang berlaku di Sudan. Sudan adalah negara Timur Tengah. Kita mempunyai duta yang dilantik oleh Yang Amat Perdana Menteri, duta ke negara-negara Arab, ke negara Timur Tengah yang bertaraf menteri. Jadi dia mempersoalkan di manakah duta bertaraf menteri di saat isu Petronas yang sampai hari ini gagal diurus. Kalau Petronas itu kerugian Petronas, kerugian pada negara. Kata saudara Nordin lagi, anak gadis terpijak duri sungguh terasa sakit di kaki. Apakah nasib Perdana Menteri? Rakaman suara berteka-teki. Yang beliau pun bersimpati dengan Yang Amat Perdana Menteri. Macam saya katakan semalam, kita hairan bagaimana talian telefon Yang Amat Perdana Menteri boleh dirakam, boleh diceroboh oleh orang. Ini tak sepatutnya berlaku, saudara. Ini adalah hak privasi beliau sebagai Perdana Menteri. Dan ini menyentuh soal keselamatan negara. Sebab itu semalam saya minta agar pihak-pihak wajib dan penasihat-penasihat keselamatan Yang Amat Perdana Menteri mencari jalan supaya ada parenti yang digunakan, supaya apa saja hubungan perbualan antara Yang Amat Perdana Menteri dengan siapa saja tidak boleh didengar ataupun dirakam, ya saudara. Usai pantun, jangan lupa saudara, ini gedung ilmu. Sebab janji saya, gedung ilmu ni saya suka sangat sebab bahasa-bahasanya menyentuh tentang pemimpin. Ini buku ni adalah terbitan dalam bahasa, saudara. Cantik bahasa ini.
bahasa-bahasa orang lama-lama kita, orang Melayu lama yang dikumpul oleh Saudara Tenas Effendi sewaktu beliau menjadi penulis tamu. Buku ini dikirimkan kepada saya oleh Tan Sri Johan Jaafar, pejuang bahasa kita. Dia kata eloklah saya beri pencerahan malam-malam tentang nilai pemimpin dari kacamata ini warga bangsa kita terdahulu, saudara. Jadi kata buku itu, antaranya yang saya dapat celipan, seorang pemimpin itu rumahnya tempat beribadat, tempat berunding bermuafakat, tempat berhenti jauh dan dekat, tempat berhimpun kaum kerabat, tempat singgah taulan dan sahabat, tempat mengadu segala rakyat. Itulah rumah pemimpin sebenarnya. Bukan rumah pemimpin itu dibuat dengan agam, dengan besar, rakyat cuma tengok dari jauh saja. Tapi rumah pemimpin itu adalah tempat untuk berunding, bermuafakat. Jadi tempat juga mengadu segala rakyat, saudara. Kemudian pemimpin sewajarnya menjadikan gelanggangnya tempat bermain. Bukan dimain seorang, bermain dengan rakyat, berteman-teman. Tempat kasih sama dijalin, tempat muda sama dipimpin, tempat berbanding bagaikan cermin. Ini imbalan mengatakan bahawa pemimpin itu sewajarnya, jadi gelanggangnya adalah tempat bermain. Bukan dia nak main kan, tidak, tapi umpamanya gelanggang itu tempat dia bermain, tempat kasih sama dijalin, tempat muda sama dipimpin. Jadi anak-anak muda sama dipimpin. Jangan dipisahkan anak muda. Jangan ada satu bentuk sempadan antara yang dewasa dengan yang muda. Sebab itu saya katakan anak muda ini perlu disantuni, dan tempat berbanding bagaikan cermin. Jadi kita membuat bandingan itu keadaannya. Jadi memberi fatwa. Lebih utama lagi, saudara, pemimpin itu akan menjadikan ladangnya tempat untuk menuai. Maksudnya apa yang dimiliki, kalau ada rezeki dia dapat, untuk dikongsi bersama rakyat, bukan untuk dia sendiri saja. Sebab itu orang tua dulu mengatakan pemimpin itu ladangnya tempat menuai, tempat makan orang ramai. Tu, saudara, ladangnya tempat menuai, tempat makan orang ramai, tempat kusut sama selesai, tempat berunding sama disimpan. Uncangnya adalah penebus hutang. Jadi kalau ada simpanan dan sebagainya, uncang lah orang dulu. Dulu kadang-kadang dia menggunakan perkataan uncang ataupun sesumpit. Sumpit, simpan. Uncangnya penebus hutang, hutang aib dengan malu, hutang cakap yang terlalu, hutang janji yang ditunggu. Itulah antara pemimpin dengan rakyat, saya. Jadi saya amat mengharapkan agar warga pemimpin, kalau anda nak jadi pemimpin, hayati kata-kata ini. Begitulah tingginya bitalan orang kita dahulu. Dan saya mengharapkan saya dapat ambil curipan ini supaya bila kita berucap ataupun menyatakan, jadikan begitu. Pemimpin itu begini sepatutnya. Kadang-kadang kita bukan kita tonjal muka dia, tidak, saudara. Tapi kita harus menyatakan itulah pimpinan kita. Ya, kita sambung lagi malam esok. So, seperti biasa, saya harus memberi peringatan kepada mereka yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan ke dalam channel YouTube, maka adalah menjadi tanggungjawab anda atas setiap syutingan. Saya tidak bertanggungjawab atas syutingan anda kerana saya tengok banyak bertambah lagi sekarang ni, laju lagi dalam YouTube dan sebagainya, siap bubuh tajuk lagi. Saya satu tajuk saja dari awal sampai habis, tapi mereka bubuh macam-macam tajuk. Datuk Kamar belasah orang ni dan pandangan begitu, veteran UMNO kata begini. Ya, kadang-kadang lari daripada maksud. Saya bermaksud begini dan mereka menyatakan begitu. Jadi akhirnya menimbulkan suasana yang tak betul. Saudara, bila saya memberi lontaran pandangan dan kata-kata, kerana saudara kena ingat bahawa ruangan ini adalah ruangan pencerahan di mana saya memberi pandangan saya. Bukan saya nak marah, tak untuk hala, saudara. Sebab itu saya katakan mereka yang menyunting harus bertanggungjawab atas setiap suntingan anda. Saya cuma memberi pencerahan mengikut pengetahuan dan seada pengetahuan saya. Saudara, kalau saya marah sedikit tu, tinggilah nadanya, saudara. Tapi bagaimanapun tidak berhasrat untuk saya untuk melakukan tindakan memprovokasi orang, tidak. Saudara. Dan ruangan ini prinsip asasnya kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree, dan perlulah disantuni dengan menggunakan bahasa-bahasa yang molek-molek. Tak bolehlah kita mencarut, maki hamon dan sebagainya. Tak suka macam mana pun berilah imbalan yang lain. Sebab malam-malam saya bagi ni kata-kata yang elok yang digunakan oleh bangsa kita. Ingat, saudara, kita adalah warga cinta damai,
yang menyantuni bangsa kita dengan penuh harmonis, saudara. Sebab itu hari ini, saudara, saya menerima satu pandangan daripada saudara Izzuddin. Dia menghantar kepada saya, dia kata, Assalamualaikum, dia semoga Datuk sekeluarga dilindungi Allah hendaknya. Di sini katanya, saya adalah seorang pesara kerajaan. Beliau saudara Izzuddin ini adalah seorang pesara kerajaan, berasal dari Johor Bahru, dan sekarang ini menetap di Pulau Pinang. Dia kata, saudara Izzuddin, dia melihat, jadi apa yang beliau nampak sekarang ni, kebanyakan wakil rakyat ramai yang tidak jujur katanya sebagai wakil rakyat, dan mereka memegang jawatan ini, apakah mereka tidak takut bahawa diri mereka akan disoal oleh Allah dan tidak takut dijemput oleh Allah. Ini persoalan yang dilontarkan pada Izzuddin. Jadi dia kata, apakah pemimpin, wakil-wakil rakyat, ahli parlimen, ahli Dewan Luar Negeri, bukan daripada UMNO saja, saudara, daripada semua parti, sama ada daripada UMNO, daripada PAS, daripada Keadilan, daripada Bersatu, bukan daripada parti yang bukan Islam lah. Jadi orang bukan Islam ni, dia orang tak fikir soal halal haram ni, saudara. Jadi saudara Izzuddin mempersoalkan, apakah mereka tidak takut nanti apabila mereka mati ni akan disoal oleh Munkar dan Nakir. Jadi katanya, ingatlah, mati itu pasti, dan setiap makhluk di atas muka bumi ini akan mati. Jadi untuk itu dia kata, bertaubatlah sebelum terlambat. Ingatlah, dunia ini adalah sementara saja. Terima kasih saudara Izzuddin atas kiriman beliau yang mengingatkan untuk kita berkongsi pandangan dan pendapat. Beliau mengingatkan bahawa pemimpin itu perlu tahu bahawa apabila sampai saatnya nanti, mereka akan disoal oleh Munkar dan Nakir sepanjang kamu memimpin, apa yang kamu lakukan. Saudara Mak Rajab Badaruddin, masalah keimanan. Ya, saudara Judge Al-Amin. Judge ni dia laju sikit. Dia kata, Datuk komen sikit pasal duit Yayasan Akabudi sebanyak 19.7 juta digunakan beli aset di Bali oleh anak Datuk Zaid Hamidi. Saya tidak dapat, sebenarnya saudara, saya melihat apa yang berlaku dalam perbicaraan Datuk Zaid, saya tak boleh komen. Kalau saya komen, begitu juga ada 3 kes yang saya nampak. Pertama, kes Datuk Seri Zaid Hamidi sebagai Presiden parti kita. Yang kedua, Datuk Seri Rosmah Mansor. Dan ketiga, ya, Datuk Seri Najib. Jadi 3 ini perbicaraan masih berjalan. Mengikut pengetahuan saya, sebab ini pencerahan, saya beri komen. Saya bukan memberi laporan. Jadi kalau saya memberi komen, artinya saya sudah melakukan contempt of court. Saya cuma boleh mengulangi saja. Dan apa yang saya dengar, ada perbicaraan sebagai contoh, saudara, ya. Sebagai contohnya, saya melihat di mahkamah ni, macam yang saya katakan, satu pendakwa raya dan satu lagi pengurusan bela. Pendakwa raya akan memimpin mahkamah untuk mengatakan orang ini bersalah. Pihak mahkamah ni, pengurusan bela pula akan memimpin mahkamah mengatakan orang ini tak bersalah. Itu pula pada hakim. Jadi saya melihat sebagai contoh, apa yang dilontarkan oleh Datuk Lokman. Dia kata ada kebenarannya juga. Tapi saya tak boleh nak komen lebih. Dia kata macam kes Datuk Seri Rosmah Mansor, orang yang menjadi saksi, orang itu terlibat sama menerima, dia menambil duit tapi dijadikan sebagai saksi, itu Rizal Mansor. Saya nak komen lebih tak boleh, saudara. Jadi andaian-andaian yang diberi persepsi yang begitu buruk terhadap Datuk Seri Rosmah ini, jadi artinya hakimnya, pemimpin ini, mereka yang menghadapi tuduhan di mahkamah dihakimi oleh di mahkamah rakyat. Ini tidak baik sebenarnya. Kita sepatutnya berlapang dada, tunggu apa kata mahkamah. Begitu juga dalam kes Datuk Seri Najib, SRC dan sebagainya. Dia tak payah kita melontarkan kenapa kita menjatuhkan hukuman bersalah. Kita bukan hakim. Kita tidak mendengar semua kes. Kita tidak mendengar perjalanan daripada satu hari ke satu hari, daripada satu fakta ke satu fakta. Tiba-tiba kita membuat konklusi ataupun kita buat penghakiman. Tak baik, saudara. Itu bagi saya tak betul. Saya lebih suka biarlah mahkamah menentukan. Dan cuma kita merasakan, ini kita boleh, kita merasakan kenapa kenapa Rizal Mansor tak dituduh sama. Sebab dalam kes solar ni, dia bukan waktu itu Datuk Seri Rosmah bukannya menteri, dia tak ada pun. Kalau sekadar recommendation dia anggap sebagai menerima rasuah, saya pun tak tahulah, itu terpulang pada mahkamah lah. Tetapi banyak lagi yang terlibat katanya. Kalau kita dengar perbicaraan tu ramai. Jadi kenapa yang lain tak dibawa sekali? Itu soalannya. Itu saja boleh bagi pencerahan. Begitu juga dengan Datuk Seri Najib. Kenapa Izzati tak dibawa? Sedangkan semua tahu. Dunia mengetahui bahawa suami Izzati, waktu Izzati menjadi Gubernur Bank Negara, suaminya mendapat wang
yang dimasukkan dalam akaunnya di akaun Singapura beratus juta. Apakah tidak ada apa ini? Kita tak tahu. Saya tak boleh beri komen yang ini. Tetapi dalam persoalan ini, kenapa Izzati tidak dibawa ke muka pengadilan untuk disoal? Kena carilah juga orang macam John Low, orang macam apa ni Faizal. Tapi takkan satu orang saja. Itu saja. Sebab itu saya bersetuju dengan pandangan Datuk Lukman Adam. Dia kata ini adalah kes-kes yang dihadap ke mahkamah dari segi persepsi politik. Kes-kes terpilih katanya. Begitu juga dengan kes Datuk Sri Zahid. Saya melihat itu soalnya akal budi. Yayasan akal budi satu yayasan yang beliau asaskan. Beliau asaskan dengan wang dia sendiri. Kadang-kadang dapatlah dari kawan-kawan apa semua. Jadi bagi saya lah, kalau ikut saya, duit dia suka nak buat apa lah. Tapi saya tak boleh beri komen saja. Itu saya minta maaf. Walaupun saya tahu mengikut kena ada apa culipan daripada mahkamah, pembincangan atau mengikut kertas tuduhan bagaimana pegawai ni ini pendakwa raya mengumumkan hujahnya. Dia hujah dia kata 1 2 3 4. Kita belum dengar lagi hujahan daripada pihak pembela. Bila pegawai ni membela dengan hujahan, barulah kita boleh saya boleh beri pandangan sedikit. Lebih tak boleh saudara. Sebab kalau saya beri pandangan seolah memberi penghakiman, seolah saya hakim, itu contempt of court. Maksudnya saya meletakkan diri saya dalam bahaya yang tak saudara, contempt of court ataupun menghina mahkamah, saudara, hukuman ni bukan sedikit. Jadi sebab itu saya harapkan teman-teman agar ni saudara ni Haris Ibrahim Yaakob, UMNO tuntutan Pulau Batu Putih. Ada sikit lagi saya akan jadi ni. Jadi dalam keadaan begini sepatutnya kita seboleh mungkin jangan kita meletakkan hukuman. Jangan jadikan seseorang yang sedang diadili di mahkamah, masih bercara, kita pula nak tunjuk pandai, kita kata orang ni bersalah. Kita cuma tahu dari satu sudut saja. Saya tidak berhasrat untuk membela siapa saja. Sebab prinsip saya, no one is guilty unless proven by the court. Tidak ada sesiapa yang boleh kita anggap dia bersalah sehinggalah mahkamah mendapati dia bersalah. Proses mahkamah ada 3. Mahkamah tinggi, guna mahkamah rayuan dan mahkamah persekutuan. Selepas 3 mahkamah ini selesai, kalau mahkamah kita salah, salahlah. Saya kena ingat saya juga pernah menjadi wartawan jenayah yang membuat coverage ataupun liputan tentang perbicaraan mahkamah. Jadi kita dengar kadang-kadang hakim kata in camera. Maksudnya benda ini tak boleh diberitahu siapa pun. Cuma sekarang ni saya nampak, saya lihat bila perbicaraan in camera, cucu saya pun nak masuk in camera sikit. Masuk. Okey, say hi. Hi lah. Okey, jadi in camera tu maksudnya tak boleh siapa pun mengetahui pembicaraan itu. Selalunya kes ini macam kes rogol, tuduhan. Ini saya dengar perbicaraan lewat, boleh cerita pula begitu begini. Ya Allah. Dulu zaman saya hakim-hakim dahulu dia akan cakap in camera. Bila in camera tak boleh siapa pun mendengar. Tapi kita ni dalam kes apa sajalah, sama ada kes rogol ke, kes lewat ke, banyak juga kes-kes yang sebegini yang terpatutnya in camera. Tapi sudah pun terdedah. Akhirnya mangsa itu dapat diketahui oleh orang ramai. Ini tak elok, saudara. Tujuan mahkamah adalah memelihara semua orang dari segi dari segi aspek perundangan. Ya, saudara. Jadi berbalik kepada persoalan yang dilontarkan oleh saudara Izzuddin ini, saya juga bersetuju agar pemimpin kita segeralah bertaubat. Cukup-cukuplah. Jangan kita terus menabur fitnah. Kemudian boleh engkar pada rakyat. Kamu berjanji pada rakyat. Jadi jangan ingat, mungkin di dunia anda tidak diadili, tapi di mahkamah yang lebih agung anda akan disoal oleh para malaikat. Kamu dah berjanji dengan penduduk di Sungai Pinang, kamu nak buat pembangunan, kenapa kamu tak bawa? Kamu dah berjanji dengan rakyat, kamu nak bagi moratorium 6 bulan. Kamu berjanji dengan rakyat, boleh bagi pengeluaran wang simpan pekerja selama sejumlah RM10,000 secara tuntas. Kamu tak laksanakan, kamu jawablah. Saya cuma mengingatkan. Ini saya cakap terus-terang, saudara. Kalau pemimpin ini Yang Berhormat Senator Tengku Zafrul, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri, beliau sebagai sekarang ini dah jadi Perdana Menteri, dia kena ingat, kalau dia nak melontarkan kenyataan itu, setiap kata-kata, setiap janji perlu ditunaikan. Kalau anda tidak menunaikan janji, maka anda adalah pemimpin yang munafik. Orang yang munafik apabila dia berjanji, dia berbohong. Diberi amanah, dia khianat.
Itu bukan kata saya. Jadi saya mengingatkan teman-teman kita, pemimpin kita yang seagama dengan saya, sebangsa dengan saya. Malah macam Datuk Ismail Sabri adalah satu parti dengan saya. Dia dah melontarkan waktu memulai dulu, dia kata, InsyaAllah, kata ayat insyaAllah tu, jangan main-main saudara. Akan diberi secara tuntas RM10,000. Saudara figuran fellow, sekarang Najib bersalah, rakyat pegang yang tu sekarang. Sebab saya katakan bahawa dia baru mahkamah. Saya cakap ada 3 mahkamah. Mahkamah satu, mahkamah tinggi, satu hakim. Jadi mungkin hakim itu mungkin khilaf. Dia kita boleh kata salah, saudara. Mungkin khilaf dalam penghakimannya tu, sebab itu dibawa ke mahkamah rayuan. Kerana di situ ada 3 hakim. Biar mereka mendengarkan. Tapi jangan kita kata salah. Masih pembicaraan masih berjalan. Tiba-tiba kita kata salah. Ini bagi saya lah. Saya ingin memimpin teman-teman supaya kita tidak sama-sama terjebak dalam menghukum seseorang yang tidak ketahuan. Ya, saudara figuran fellow. Jadi sekarang Najib salah, rakyat pegang yang tu sekarang. Kita tak boleh kata dia bersalah, saudara figuran. Sebab kes masih dibicarakan. Biarlah mahkamah memutuskan. Dah selesai, blend oleh kita huraikan satu persatu. Saya berjanji, kalau kes ini selesai, saya akan huraikan. Sebab waktu itu tidak lagi contempt of court. Sekarang ni kalau saya nak urai lebih-lebih, perbicaraan saya mungkin saya ada sentimen. Kerana beliau adalah mantan Presiden UMNO. Mungkin saya ada sentimen, saya pula terjebak dalam contempt of court. Sebab itu saya mau mengambil keputusan bahawa saya tidak mahu terjebak. Tetapi apa yang dilontarkan oleh saudara Datuk Lokman sehari dua ni tentang perbicaraan berhubung dengan kes Datin Seri Rosmah, sepatutnya bagi saya lah ada faktanya. Tapi saya tak mau campur. Sebab dia kata, ada betul dia kata sepatutnya orang yang mengaku dapat duit, dia mengaku di mahkamah bahawa dia menerima, sedangkan dia waktu itu adalah penjawat awam. Jadi bila Datuk Lokman buat aduan di SPRM, dia pula yang kena hukum. Ini yang tak betulnya. Tapi saya tak boleh nak kata mahkamah salah, tak boleh. Sebab dia buat aduan tu kerana mendengar daripada mahkamah, keterangan di mahkamah. Orang tu mengaku dia terima duit, dia dapat duit daripada Jolo apa semua. Sedangkan waktu itu dia penjawat awam. Jadi akhirnya dia diseret ke mahkamah. Setakat itu, lebih saya tak boleh cakap. Jadi bagi saya untuk kita dengar lah. Jangan pula kita kata Lokman tak salah. Tak boleh juga sebab mungkin ada contempt of court-nya. Sebab kes masih bercara lagi. Kita tak tahu. Jadi kita bukan pakar undang-undang saya. Sebab itu saya sama malam mengingatkan teman-teman. Sebab itu adalah nasihat daripada peguam saya. Dan hari ini kita juga berbalik kepada tentang tuntutan Pulau Batu Putih. Kita harus menuntut berterusan. Jangan berhenti. Walaupun sekarang ini dulu waktu negara ini dipimpin oleh Tun Dr. Mahathir. Jadi Perdana Menteri kali kedua, kita sepatutnya menuntut ataupun membuat ulang bicara di Mahkamah Agung. Sebab ini soal kedaulatan kita. Tapi tiba-tiba hilang. Sebab itu menurut Datuk Syarif Samad, saya tengok tulisan Tan Sri Samad, dia kata inilah pemimpin diharapkan sebab beliau memberi komen terhadap tindakan Datuk Hasni selaku Menteri Besar Johor. Kerana Pulau Batu Putih ini juga adalah mencakupi aspek kedaulatan Johor. Jadi kata Tan Sri, dia kata macam inilah pemimpin UMNO bertanggungjawab terhadap isu kedaulatan negeri yang telah diabaikan oleh Kerajaan Pakatan Harapan. Sedang bila tak dituntut, tak diteruskan tuntutan kita terhadap Pulau Batu Putih ini, mana seolah diabaikan. Jadi dia terus cakap, dia terus belasah saja. Dia kata Tun Mahathir dalam bulan pertama sebagai Perdana Menteri telah pandang enteng soal kedaulatan negara dan sanggup tarik balik kes di ICJ supaya Pulau Batu Putih kekal milik Singapura. Tapi sebaliknya, Datuk Hasni sekarang ni sebagai Ketua Pembangkang Johor, beliau telah membantah keputusan Tun Dr. Mahathir dalam Pakatan Harapan. Jadi surat bantahan dihantar kepada Datuk Osman Sofyan waktu itu selaku Menteri Besar. Dan sekarang ni Datuk Hasni sebagai Menteri Besar Johor. Maka pendiriannya sebagai semasa pembangkang sama bila dia menjadi Menteri Besar sekarang ni. Tetap konsisten. Jadi ini kenyataan daripada Tan Sri Samad, dan kita ucapkan syabas kepada pemimpin seperti Datuk Hasni yang terus kukuh. Saudara, itu soal Batu Putih. Now kita masuk sedikit pasal Melaka. Saya masih lagi nak cakap soal Melaka ni, bukan pasal apa saudara. Saya malam tadi pun tak boleh tidur memikirkan keadaan kenapalah rakyat sanggup dikhianati oleh mereka bernama pemimpin. Jadi bagi saya lah, tindakan Idris Harun dengan 3 orang itu, dengan beliau sekali itu,
Bagi saya, soal kalau dia melanggar tuntutan UMNO, okeylah katakan UMNO. Bagi saya melihat lebih besar lagi itu. Keempat-empat mereka ini sebenarnya melakukan khianat pada warga rakyat Melaka. Orang Melaka kena faham. Jadi saya kena jelas bahawa tindakan empat orang ini, mereka mengkhianati terhadap usaha-usaha yang sedang dilakukan oleh Datuk Seri Sulaiman Ali. Beliau sedang dalam, kena ingat, negeri Melaka baru saja selesai COVID-19. Pintu ataupun daerah rentas sempadan baru dibuka dan ekonomi baru nak digerakkan. Ini amat menyedihkan kita. Sebab kegawatan politik ini terjadi di saat kerajaan negeri pimpinan Datuk Seri Sulaiman sedang berusaha bersama-sama dengan kerajaan persekutuan pimpinan Datuk Seri Ismail Sabri untuk memulihkan ekonomi negeri Melaka. Saya kena ingat bahawa sepanjang COVID, negeri Melaka adalah antara negeri yang paling teruk kena, kerana aktiviti ekonominya lebih banyak tertumpu kepada sektor pelancongan. Ramai pelancong datang daripada China, datang daripada Singapura. Dari Singapura tu mereka suka datang ke Melaka itu kerana pertukaran wangnya, wang Singapura tu besar. Tapi mereka dapat makan makanan di Melaka, di Bandar Melaka sedap, di Melaka Walk. Jadi dengan murah. Jadi ekonomi Melaka bergerak. Tetapi kesan daripada COVID-19, maka hotel-hotel 80% kabarnya bungkus, gulung tikar, ada yang bankrupt, muflis, al-mukhlisin. Jadi dalam keadaan begitu, bila sahaja perintah larangan PKP ini dibuka semula, dah tak ada lagi dah. Jadi barulah nak buat pelancongan. Baru di saat Datuk Sulaiman sedang mengatur langkah untuk memperbaiki ekonomi Melaka, tiba-tiba berlaku pergolakan dan tumbang kerajaan. Saya tak ambil kisah nak tumbang kerajaan itu satu hal, tetapi timing tak kena, masa tak betul. Okeylah, kamu tak setuju dengan Datuk Sulaiman, okey, bahawa kononnya begitu macam-macam lah kita dengar. Okey, tetapi kamu sanggup menjahanamkan untung nasib rakyat kamu sendiri. Kerana saat ini negeri Melaka sedang pun berada di ambang untuk mewujudkan bajet negeri. Kerajaan bukan dia tak tahu Datuk Idris Harun malah mantan Menteri Besar. Takkan dia tak tahu masuk bulan 10 semua pimpinan negeri sibuk menyediakan bajet. Di Kuala Lumpur pun Kementerian Kewangan juga sedang menyiapkan bajet. Kalau runtuh kerajaan di Kuala Lumpur, satu Malaysia lumpuh ekonominya kerana tak ada bajet. Kerajaan tidak boleh berbelanja tanpa kelulusan Parlimen. Kerajaan negeri tidak boleh berbelanja tanpa kelulusan Dewan Undangan Negeri. Ini fakta, saudara. Jadi bila dia melakukan tindakan, takkan dia tak boleh fikir. Takkan saat itu, waktu dia membuat satu tarikan, menyokong, dia tak terfikir. Apakah hanya bahawa dia kata, lepas ini aku tetap gaji Ketua Menteri. Dia tidak boleh begitu, kena sebagai orang politik, dia kena tengok semua aspek. Tiba-tiba kerajaan Melaka runtuh. Bila runtuh sekarang ni, terjebak dalam ketidaktentuan. Nak panggil pilihan raya, kena tempoh 60 hari, saudara. Kalau 60 hari, hari ini sudah 14 Oktober. 14 Oktober, saudara. Berapa bulan je lagi? Sebelum 21 Disember, bajet hendaklah diluluskan. Sebab itu, Parlimen pun mulai minggu depan akan bermula dengan pembentangan bajet. Kalau Parlimen dah selesai bajetnya itu, akan diikuti oleh negeri-negeri. Barulah kita dapat mikirkan macam mana nak dibelanja. Sebab kalau bajet tak lulus, gaji kaki tangan kerajaan tak boleh bayar. Macam saya katakan semalam, kaki tangan kerajaan ada dua kluster. Satu kluster persekutuan, kaki tangan federal government, hakim, polis, tentera, ramai lagi lah, doktor dan sebagainya. Ada juga yang diletakkan di bawah state, di bawah negeri. Saya kurang mungkin DO ke, ramai lagi kaki tangan kerajaan yang berkhidmat di bawah kerajaan negeri. Jadi kalau bajet kerajaan negeri Melaka ni tak dapat luluskan, maka mereka tak ada gaji lah. Apakah ini tindakan yang baik? Hanya untuk memenuhi desire kamu, memenuhi kehendak kamu. Kamu nak jadi Ketua Menteri, itu kamu punya hal. Kamu yakin kamu dapat sokongan, cakap dengan Perdana Menteri. Aku ingat aku ni dah dapat sokongan, semua orang puji aku.
Kita tidak boleh hidup dengan puji-pujian, saudara. Yang paling penting kena fikirkan soal rakyat. Sebab itu, kalau saudara dengar perbualan telefon itu, bila dia menyatakan soal bajet, yang bawa Perdana Menteri bercakap, dia pun seolah soal nada macam terpempan. Ya tak ya juga. Kalau bajet ini paling penting. Jadi kalau keadaan begitu, macam mana untung nasib rakyat Melaka? Kamu nak ambil jawatan apa pun, ambil lah. Kamu tak suka pada Rauf ke, tak suka pada Leman ke, kamu tak suka, itu terpulang pada kamu. Kita pernah ambil kisah lah. Kamu kalah jawatan ketua bahagian, benci pula pada ahli, itu urusan kamu. Tetapi jangan kamu jebakkan rakyat warga Melaka terjebak dalam suasana yang tidak ketentuan. Sekarang ni pula dah, bila kalau nak buat pilihan raya, tiba-tiba ada pula lagi mengatakan bahawa tak sah pengumuman itu. Dah nak dicabar pula Tuan Yang Utama oleh Parti Pembangkang. Ini satu hal lagi, takkan nak bawa ke mahkamah. Kalau bawa ke mahkamah, suasana politik terumbang ambing. Melaka baru nak bergerak, brother. Saya bersimpati, saya bukan orang Melaka. Saya bersimpati dengan warga Melaka. Kenapakah adanya pemimpin yang sebegini? Nak bawa usul ni tak percaya, tunggulah, biarlah lepas dulu. Sebab kamu mantan ketua menteri, takkan kamu tak tahu. Dah lepas urusan bajet, hayun. Orang ni tak percaya ke, nak tumbang. Tetapi perjalanan kerajaan, rakyat berterusan. Bantailah kamu. Kamu nak jadi ketua menteri ke, nak ada pilihan raya ke, nak darurat ke, itu up to you all. Tetapi perjalanan ekonomi negeri itu berjalan. Rakyat boleh tu hidup. Apa dosa rakyat? Kamu berebut soal kuasa. Kamu nak kuasa, tetapi waktu yang sama kamu tak fikir pun tentang rakyat. Ini yang saya marah. Saya tak boleh tidur malam tadi. Menong saya fikir dia, ya Allah, kesiannya warga Melaka. Kenapa ada pemimpin? Kenapa kamu tak ikut contoh ni? Saya kata ni bukan hanya saudara Idris Harun saja, dengan 3 orang beliau, termasuklah dia Parti Pembangkang. Patutnya mereka juga objek. Kenapa tak buat macam di Perak? Dengar juga kita kata Perak begitu. Saya dapat macam-macam saya. Tapi pemimpin, wakil-wakil rakyat di Perak tak buat. Kerana dia nak selesaikan bajet dulu. Begitu juga bila saya dengar apa kata Datuk Asni. Johor juga mungkin dalam keadaan sebab dia pun ada cuma 2 kerusi lebihan. Tapi wakil-wakil rakyat di Johor tak buat tindakan. Kenapa Idris Harun bersama beliau dan 2 orang lagi tu sanggup menarik sokongan? Tunggulah, takkanlah tak boleh. Kabarnya benda ni dah sebulan ada perancangannya. Kalau sebulan perancangan, kenapa kamu tak boleh tunggu? Ini masalah. Sehingga kan kamu boleh menjebak rakyat Melaka. Yang saya fikirkan soal rakyat. Saya tidak mau bercakap soal pemimpin. You all nak jadi menteri, you all nak jadi ketua menteri, you all nak jadi wakil rakyat. Yang bawa pasal itu anda punya hal. Saya cuma lebih santuni saya kepada warga, rakyat yang tak berdosa. Rakyat yang kamu tuntut undi daripada mereka. Waktu pilihan raya kamu jumpa mereka, menyembah, minta, undilah saya. Saya akan membawa pembangunan. Saya akan membawa perjuangan. Saya akan pastikan hidup rakyat lebih selesa. Bila kamu dah menang, ini yang kamu lakukan pada rakyat. Adakah ini cara kamu membalas jasa warga ataupun rakyat Melaka yang meletakkan kamu di anjung kuasa? Tak kisahlah sebagai wakil rakyat ke, sebagai ahli Dewan Negeri ke, sebagai menteri ke, sebagai esko ke, atau ketua menteri. That it doesn't matter to me. What matter to me, kenapa kamu sanggup jahanamkan kehidupan rakyat yang tak menentu sekarang ni? Ini apa yang berlaku di Melaka. Saya minta lah, sebab itu saya katakan, warga Melaka, khususnya warga UMNO, ayo kita sangsing lengan. Kalau benar dapat berlaku ada pilihan raya, kita all out kali ni. Jangan bagi tempat langsung pada orang macam ni, sebab mereka tidak langsung memikirkan rakyat. Apa yang bercakap soal rakyat, penipu saja. Ini betul saudara-saudara dunia aku. Politik Melayu yang hancing tindakan mereka. Saya memang mereka itu. Jadi saya insaflah doa pemimpin. Cukup-cukuplah. Bagi saya, kamu nak jawatan, up to you. Kamu nak jadi ketua bahagian, terpulang. Kamu nak jadi ketua perhubungan, jadi. Itu antara kamu dalam parti. Tapi jangan sekali-kali kamu jebak kehidupan rakyat. Duduk dah susah 2 tahun, tak boleh bergerak. 2 tahun ekonomi tak bergerak. Dalam tempoh 2 tahun, 80% hotel-hotel muflisin. Berapa ramai mereka yang bekerja di sektor perhotelan, sektor pelancongan, yang hilang pekerjaan. Dan di saat-saat sekarang dah okey, tiba-tiba kamu buat perangai macam ni.
selesaikan dulu. Saya kata selesaikan bajet. Ini yang mereka tidak fikir. Bagi saya minta maaf lah warga Melaka. Saya bukan marah pada pemimpin anda begitu saja. Saya marah kalau saya melihat mereka melakukan tindak-tindakan yang onar mereka yang akan terkait pada rakyat. Nah, ini satu hal lagi ni. Tiba-tiba saya sekarang ni mereka memangsakan Presiden UMNO. Tiba-tiba kata bahawa si Zahid Hamidi angkuh, sombong. Saya pun bersempati dia tak cakap begitu pun. Saya dengar bualan beliau dengan MRDR dalam satu bicara. Dia tak pernah kata-kata kasar. Macam mana ditulis. Bukan saya nak membela beliau. Fakta is fakta. Tapi bila dia katakan, dia bercakap terus terang. Bila Eman bertanya, bagaimana pandangan Yang Berhormat tentang hubungan antara UMNO dengan Parti Perbumi. Dia mengatakan dia sebagai presiden, dia menghormati keputusan dan ketetapan Perhimpunan Agung UMNO tahun 2020. That's all. Ketetapannya kita tidak akan bekerjasama dengan PBM. Itu saja sir. Lain tak ada. Tapi kenapa pula kata ni Zahid tak tahu sokong. Ini diada-adakan. Kemudian dia kata ketetapan dia sebagai presiden menghormati bahawa dalam PR15 kita tidak akan bekerjasama dengan PBM. Itu ketetapan. Kemudian dia jawab lagi, adakah saya kecewa dengan Muafakat Nasional? Ini berhubung dengan hubungan kita dengan Parti PAS. Dia kata, saya tidak pernah kecewa. Ini kenyataan saya, betul. Dia kata, saya tidak pernah kecewa sebagai ahli politik. Tetapi kita harus tahu, apabila kita berkongsi, kita harus saling percaya mempercayai. Dan jangan ada khianat mengkhianati. Itu saja. Jadi cukuplah pengkhianatan dilakukan sekali. Tapi kalau telah berulang kali, bukan kepada UMNO, tapi kepada pelbagai pihak, saya fikir ia harus dinilai semula. Itu saja. Jadi kenapa beliau dituduh seperti angkuh. Yang angkuh saya. Saya lebih angkuh. Saya kata no, UMNO bertanding, kita boleh menang. Dia tak cakap begitu saya. Dan saya tengok hari ni pula dia ada kenyataan. Kenyataan daripada Tan Sri Anwar Musa. Ini satu hal lagi. Bila Presiden buka mulut, saya cari jalan pangkah. Dia kata pemimpin UMNO nasihatkan lebih berhati-hati sebelum membuat suatu kenyataan bagi mengelak sebarang masalah kepada parti. Apa masalahnya? Itu kehendak parti. Takkan dia tak boleh bercakap. Dia presiden, dia ketua, dia sebagai. Jadi dia kata kenyataan dikeluarkan boleh mengheret parti dalam keadaan masalah. Apatah lagi sekiranya ia melibatkan pendapat individu. Ini bukan pendapat dia. Ini bukan pendapatan. Tak ada. Ini kehendak akar umbi. Dia kata dalam parti elok amalkan budaya berunding. Dah berunding lah pun. Semua bahagian, 145 bahagian cuba tansir, ia menafikan. Kemudian sebab ini dia kata beliau berkata demikian sebagai reaksi kepada kenyataan Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Jadi apa saja Datuk Seri Zahid cakap mesti dipangkah. Ini keadaannya saudara. Jadi saya nampak begitu tak seronok lah. Buat salah tak buat salah. Sebab dia kata ini kenyataan dia lah. Dia kata apa juga pendirian di bawah UMNO tidak lagi melihat kepada kepentingan parti itu sendiri. Sebaliknya harus juga melihat oleh kedudukan parti sebagai pihak yang sedang memimpin. Memang kita tengah memimpin, tak ada masalah. Yang menjadi masalah macam orang macam Ida Harun ni Melaka. Dia tak fikir pada rakyat. Dia tumbangkan kerajaan. Tapi kalau pilihan raya kita bertanding secara solo, apa ada masalah? Ini keadaannya sekarang ni saudara. Selalu lihatlah apa yang berlaku hari ni. Tonggang langgang jadi negara kerana pemimpin yang tidak mahu menyantuni aspirasi rakyat. Jadi bagi saya, UMNO dapat ketetapan, sudahlah. Bukan dia tak tahu. Waktu UMNO dapat ketetapan, tarik sokongan daripada dengan PBM. Waktu beliau jadi susah agungnya. Waktu kita tak mahu lagi, kita melihat bagaimana pencaturan dilakukan oleh PAS melalui dia dalam Muafakat Nasional. Waktu yang sama dia dalam Perikatan Nasional. Waktu itu dia susah agung Barisan Nasional pun. Takkan dia tak tahu, takkan dia tak terasa hati. Dia meletakkan sekarang ni, dia nak cakap bagi pihak siapa. Dia sekarang ni tak mahu. Mas kalau boleh nak juga UMNO ni berkongsi. Saya tak tahulah warga Melaka dah ke anda berkongsi wakil rakyat daripada parti PKR PBM dengan daripada PAS. Pulanglah. Saya tidak yakin orang UMNO Melaka akan bersetuju kalau ada kursi-kursi yang boleh dikongsi pula dengan PBM ataupun dengan PAS. Kita bertanding solo, kita ambil lah. Cuma saya selalu bercakap pada Presiden. Saudara Ismi Rakyat, Redaktor UMNO tetap bersama MN. Itu terpulang.
Bagi saya kadang-kadang kalau dalam MN ini apa perbuatan khianat apa semua, itu yang saya tak setuju, saudara. Waktu yang sama pula tu dia dalam dengan kita, lepas tu dia dalam Perikatan Nasional. Macam mana? Kita dalam politik ni kena telus, kena jelas. Face one. Sebab bila kita menghadapi larai, kita bertempur. Jadi kita pilihan UMNO solo, tak ada nak sama dengan PKR, nak sama dengan DAP, no. Bila rakyat dah putusan terpulang, baru kita tengok selepas pilihan raya. Ini yang kita UMNO lalui. Jadi sekarang ni betul UMNO tengah memimpin. Memimpin macam mana? Memanglah sekarang ni kita memimpin dalam keadaan yang rapuh. Kita setuju. Tetapi saya tidak yakin ada di parlimen yang lain juga akan merobohkan kerajaan hari ini kerana bajet nak dibentangkan. Saya rasa ada di parlimen pun sedar. Saya tidak yakin akan ada usul dia tak percaya pada presiden atau pada Perdana Menteri untuk sehinggalah bajet besar. Lepas bajet dibentangkan dan diluluskan, semua orang tahu macam mana rakyat boleh. Yang paling penting, kaki tangan kerajaan boleh dapat gaji. Pembangunan dapat diteruskan. Rakyat boleh dibantu. Kewangan negara boleh digunakan mengikut kelulusan bajet parlimen. Okey, bertarunglah. Sensing lengan mereka, apa ada masalah? Dan kita melihat, saya tak maulah mengutuk lagi PAS ni. Malam Jumaat tak baik, saudara. Tapi saya cuma marah apabila aspirasi rakyat dikhianati. Ini saya nak bagi tahu sekali lagi, saya nak ulang sekali lagi kepada warga Melaka khususnya. Jangan bagi kesempatan pada siapa pun lain. Percayalah dengan UMNO. Ingatlah, UMNO saja parti. UMNO juga lahir di Melaka. UMNO adalah Melaka bumi bertuah yang akan menampung, yang mengangkat kembali martabat UMNO demi kelangsungan perjuangan agama, bangsa dan tanah air. Put aside whatever differences. UMNO Melaka harus menang untuk kali ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Kita jumpa lagi malam esok. Selamat malam.